Hai, Assalamualaikum semua. Bersama Bro Nyan adalah Hazinya Channel Studio. Ilmu baik kita kongsi. Dah lama tak buat konten. Minta maaf sekiranya tak buat konten selama hampir setahun. Tapi kali ni saya cuba nak memberanikan diri, mengambil peluang untuk menghargai semua followers yang telah menyokong channel ini. Saya nak hidupkan balik channel ini. Harap-harap dapat sokongan daripada anda semua. Okey, hari ni saya cuba nak membicarakan satu topik, iaitu adakah berpeluh sebenarnya dapat membakar lebih kalori seseorang, atau dengan kata mudahnya dapat mengurangkan berat badan seseorang. Macam saya pun pernah keliru satu ketika dahulu dan pernah tertanya, betul ke sebenarnya kalau kita berpeluh lebih, lagi banyak kita workout, lagi banyak berpeluh, sebenarnya dapat mengurangkan berat badan? Adakah betul sebenarnya? Kalau kau nak tahu, let's go check it out. Jawapan saya simple saja. Jawapan saya adalah tidak. Dia tidak membantu untuk membakar kalori seseorang. Apa yang korang kena faham, berpeluh ini adalah satu proses mula jadi. Proses untuk mengawal suhu badan. Waktu ni badan kita tengah panas. Jadi berpeluh ni berfungsi untuk proses penyujukan badan. Makin badan kita panas selepas kita workout atau berlari, makin banyak kita berpeluh. Adalah tujuan untuk proses penyujukan badan. Waktu ni apa yang korang kena faham, waktu ni badan akan mengeluarkan satu cecair. Dua cecair lah kiranya, iaitu garam dan air. Garam dan air akan tersejat ke udara untuk proses penyujukan badan. Kalau kita perasan waktu kita berpeluh tu banyak air dekat kita punya kulit, lencun satu badan. Jadi korang kena faham, berpeluh banyak bukan penanda seseorang itu dapat membakar kalori lebih ataupun tidak. Ada orang yang senang berpeluh banyak. Mungkin daripada kalangan kawan kita, kita perasan ada yang berpeluh lebih daripada kita. Lain macam peluh dia ni. Sebab apa jadi macam tu? Sebab korang kena tahu, badan dia dengan badan kita tak sama. Kenapa dia berpeluh banyak? Sebabkan adalah badan dia lebih panas daripada kita. Sebabkan badan dia cepat panas, jadi berpeluh itu adalah proses untuk mengawal suhu badan dia bagi sejuk semula. Korang jangan pelik, kenapa ada kalangan-kalangan kita ni cepat berpeluh? Sebab badan dia mengalami proses kepanasan lebih daripada kita. Mungkin ada antara kita yang sedar dan tahu, selepas saja kita workout, bersenam, berlari, kita akan cepat-cepat pergi timbang berat badan. Kita tengok berat badan memang turun. Ada yang turun mendadak, turun dalam 2 kilo pun ada juga, 3 kilo, tiba-tiba down terus scale tu. Memang syok. Tapi korang kena ingat, penurunan berat badan waktu itu adalah sementara sahaja. Korang jangan terlampau excited, terlampau gembira sangat. Selalunya lepas kita timbang berat, selepas kita workout, bersenam, berlari, kebiasaan penurunan berat badan adalah penurunan berat air sahaja. Lepas kita minum air balik, berat kita akan kembali normal sebelum kita workout atau bersenam. Ada satu perkongsian yang saya nak kongsikan kepada anda semua. Ada satu kajian dibuat oleh seorang doktor, nama dia adalah Michelle Olson. Dia membuat kajian tentang topik yang kita bincangkan pada hari ni. Yang dalam video ni, doktor ini cuba nak bezakan seseorang pelari itu yang berlari pada waktu sejuk dan ketika waktu panas. Dan dia buat kajian-kajian yang tempoh agak dalam 3 bulan, 4 bulan. Banyaklah dia punya indikator, manipulasi, data-data yang dia kumpul. Dia mengatakan orang yang berlari atau bersenam ketika musim sejuk ini sebenarnya dapat membakar kalori lebih daripada orang yang berlari atau bersenam ketika waktu panas. Memang agak pelik fakta ni kan. Memang tak pelik pun sebenarnya. Orang yang berlari pada waktu sejuk dapat bakar kalori, tapi tak peluh pun. Pelik tak? Tak berpeluh tapi dapat bakar kalori lebih. Daripada sini kita boleh faham, berpeluh bukan membuktikan seseorang itu dapat bakar kalori lebih. Kiranya orang tak berpeluh pun boleh bakar kalori. Kenapa orang berlari pada musim sejuk dapat bakar kalori lebih? Salah tu sebabnya adalah korang kena faham, proses pemanasan badan berlaku adalah disebabkan kita punya otot-otot dalam badan ni bekerja keras secara berulang. Waktu kita melakukan workout atau bersenam, otot dalam badan kita akan bekerja lebih keras secara berulang-ulang. Tak ada langsung berlaku penurunan sikit pun. Waktu inilah berlaku proses pemanasan badan secara meningkat naiknya. Waktu ni memang badan kita akan rasa punya haba lain macam sikit. Tapi tak menandakan orang tu berpeluh. Kita dapat rasakan kita punya haba dalam badan. Dan apa yang korang kena faham, otot yang bekerja keras ni kita boleh panggil sebagai muscle contraction lah. Muscle makin berkembang, otot makin berkembang. Makin kita lakukan workout ataupun aktiviti, otot kita akan sentiasa berkembang secara berulang. Waktu ni haba akan dibebaskan, haba akan aktif setiap kali kalori kita dibakar. Dan ini menyebabkan suhu badan akan terus meningkat untuk menyeimbangkan kita punya optimization badan dalam satu peringkat yang baik. Sebenarnya berpeluh sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan pembakaran kalori. Betul tak? Korang dah faham? Apa yang telah dibuktikan oleh doktor tadi yang namanya Michelle Olson mengatakan pelari di tempat sejuk dapat bakar kalori lebih walaupun ia tidak berpeluh. Itu membuktikan berpeluh ia tidak ada kaitan langsung dengan pembakaran kalori. Kesimpulan untuk konten kali ni,
Jangan terlalu bergantung pada peluh untuk menentukan pembakaran kalori sebab ia tidak ada kaitan langsung. Berpeluh dan pembakaran kalori memang tidak ada kaitan langsung. Indikator yang terbaik untuk menentukan pembakaran kalori adalah melalui dua kaedah cara ni, iaitu perceived effort dan juga heart rate. Apabila kita kenal heart rate dan perceived effort yang sesuai dalam setiap intensity senaman yang kita lakukan daripada zon 1 sampai zon 5, dengan kaedah dua cara ni kita dapat menentukan pembakaran kalori kita dengan lebih efisien. Kena ingat, bukan berapa banyak berpeluh anda, makin banyak peluh itu menandakan seseorang tu bakar kalori. Jawapannya tidak. Apa yang korang kena faham, makin lama korang buat tempoh intensity yang sebetulnya, itu menunjukkan korang bakar kalori yang betul. Dan nasihat apa yang saya boleh berikan, anda tidak digalakkan untuk bakar kalori secara mendadak melalui intensity tinggi yang secara berturut-turut daripada hari ke hari. Kena ingat, intensity ni ada dua jenis, sama ada perlahan ataupun tinggi, low ataupun high intensity. Jadi anda yang tentukan senaman apa yang anda lakukan. Kalau anda selalu buat high intensity yang kerap, menyebabkan badan korang akan burn out dan korang akan overtrain, jadi akan menyebabkan kecederaan. Seeloknya biarkan intensity yang kita lakukan dalam satu program biarlah dalam bentuk macam ombak, fluctuate. Ada masanya kita buat low intensity, ada masanya kita buat high intensity. Ini saya maksudkan bukan setakat berlari saja. Dengan cara ini kita akan lebih bersemangat untuk teruskan program apa yang kita lakukan. Kalau boleh pelbagaikan latihan korang, seperti campurkanlah. Kalau korang yang jenis bukan pelari, korang macam jenis yang biasa-biasa saja, korang boleh campurkan cardio, strength training, yoga atau membasikal. Kalau korang yang jenis pelari, korang boleh pelbagaikan aktiviti larian korang seperti easy run, long run, speed session, naik bukit, strength training. Dengan cara korang pelbagaikan latihan korang, korang dapat mengelakkan korang punya intensity korang berterabur. Jadi kalau korang dapat mengenali korang punya intensity yang betul, dengan cara ni korang dapat bakar kalori korang dengan lebih efisien untuk jangka masa yang panjang. Percaya atau tidak, korang buat. Kalau korang kenal intensity yang sebetulnya, korang dapat bakar kalori korang dalam tempoh yang agak baik. Korang dapat bakar kalori korang dengan lebih efisien dalam satu tempoh yang panjang. So, itu sajalah video untuk kali ni. Saya harap anda semua dapat perkongsian yang baik daripada video kali ini. Kalau korang rasa bermanfaat, korang sharekan kepada kawan-kawan lain agar kawan lain dapat manfaat yang sama daripada perkongsian kali ini. So, ingat hashtag ini, ilmu baik kita kongsi bersama. Aku Bro Nyem, kita jumpa lagi next video. See ya. Assalamualaikum.